Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Amaran keras kepada Perikatan Nasional. Jangan ganggu Anwar Takbir Negara sehingga tahun 2027. Wow! Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Saya minta bantuan kamu untuk jadikan channel kita ini channel yang cukup besar, boleh didengar, berpengaruh dan sampai ke telinga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya telah berjaya memenangi usul undi percaya di Parlimen yang melalui undian suara yang jelas lebih nyaring kedengaran bersetuju berbanding tidak setuju. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kemarin ramai banyak bising semua pasal undi tidak percaya, undi percaya ini. Saya pun heran juga. Dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim hampir-hampir mau mengangkat sumpah, menghampiri masa dia mengangkat sumpah, mereka mau sangat supaya Anwar Ibrahim membuktikan keabsahannya. Apabila dia cuba untuk buktikan keabsahan, bising pula. Aduh, apa yang kamu mau sebenarnya nih? Tapi syukurlah, syukur, puji Tuhan. Kerana kemarin Anwar Ibrahim menang. Menang. Jadi amaran keras kepada Perikatan Nasional. Jangan ganggu Anwar Takbir Negara sehingga 2027. Dalam keadaan tersebut, Kerajaan Perpaduan Pimpinan Pengerusi Pakatan Harapan itu kini sah mempunyai sokongan yang mutlak. Sokongan majoriti yang mutlak. Apalagi mau persoalkan. Bukan setakat disokong oleh 2/3 daripada ahli-ahli parlimen, malah lebih daripada itu lagi. Kan saya dah kata. Suara mereka lebih daripada 2/3. Jadi keabsahannya sudah jelas. Sudah kantoi orang yang mempersoalkan mendakwa katanya Anwar tak ada keabsahan. Ini kerana tidak mustahil ada daripada kalangan 74 ahli Parlimen Perikatan Nasional yang dikenali sebagai blok pembangkang turut sama bersuara bersetuju memberi sokongan dalam undian suara yang dijalankan itu. Malah undi secara undian suara yang langsung tidak dibantah oleh blok pembangkang yang bukan saja memberi petunjuk mereka tidak yakin menang jika undi belah bagi atau undi sulit dijalankan, malah turut memberi gambaran bahawa Anwar sebagai Perdana Menteri memang memiliki sokongan yang kukuh dan meyakinkan daripada parti-parti yang bersetuju membentuk kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan, kali terakhir kerajaan mempunyai sokongan 2/3 di Parlimen ialah pada tahun 2004 di mana Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika itu berjaya memenangi PRU11 dengan jumlah kemenangan sebanyak 198 kerusi Parlimen. Wow, Anwar Ibrahim dapat mengembalikan semula kemenangan 2/3 kemutlakan, menang, betul-betul menang. Selama ini Najib Razak gagal, Zahid Hamidi gagal habis. Lepas itu Perdana Menteri yang lain-lain pun gagal habis. Tapi Anwar Ibrahim berjaya mendapat 2/3 kali ini sokongan. Okey. Tetapi apabila BN mula hilang majoriti 2/3 pada PRU tahun 2008, kemudiannya dengan hanya menangi 140 kerusi, sejak itu tiada mana-mana kerajaan lagi berjaya melepasi garisan tersebut. Melalui undian suara yang tidak dibantah itu dan boleh ditafsirkan lebih besar daripada 2/3 itu, keabsahan dan keraguan terhadap kerajaan diterajui Anwar kini tidak timbul lagi. Dalam masa yang sama, dengan memilih bersatu dengan undian, dengan memilih bersetuju dengan undian suara, dan sebelum itu Syahid dan Kasim turut menyarankan agar Perikatan Nasional tidak melibatkan diri dalam pengundian atas alasan kerajaan sudah pun terbentuk dengan perkenaan yang di-Pertuan Agong. PN dengan sendirinya dapat menyelamatkan air mukanya daripada menerima malu buat kali kedua. Dalam pemilihan Speaker Parlimen pada pagi tadi juga, Johari Abdul juga berjaya memenangi jawatan tersebut
dengan memperoleh 147 undi berbanding Radzi Sheikh Ahmad hanya 74 undi. Begitu juga dengan jawatan timbalan speaker, kedua-dua jawatan itu berjaya dimenangi oleh Blok Kerajaan dengan cemerlang. Kalau undian sulit atau belah bagi dijalankan dalam usul percaya, Anwar dijangka akan memperoleh 148 undi setelah pada sebelah pagi ahli Parlimen Mukah Hanifah Hajar Taib yang dipercayai kurang sihat telah terlewat sampai ke Parlimen lalu terlepas untuk mengundi. Jika tidak, 2 kalilah jadinya PN tewas dalam pengundian yang kekalahan mereka itu bukan saja disaksikan manusia di bumi tapi juga malaikat di langit. Pandailah, hebatlah. Dengan sokongan dan keabsahan majoriti yang dimiliki Anwar selaku Perdana Menteri melalui usul percaya itu, beliau kini berhak memimpin kerajaan perpaduan tanpa gangguan sehingga PRU 16 pada 2027 akan datang. Okey, kamu boleh baca artikel ini penuh di sabudin.com.net. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiada benda yang lebih seronok daripada balik di rumah. Setelah jauh berjalan berhari-hari di perantauan, akhirnya balik ke rumah. Tuan-tuan dan puan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel ini. Channel kita ini channel suara rakyat. Bagi kamu yang belum subscribe, saya mohon untuk tekan butang subscribe. Impian kita untuk dapatkan pada penghujung bulan Disember 2023, kita akan dapat 500,000 subscriber. Bagi kamu yang ingin jadi member untuk channel ini, sila tekan butang join dan lakukan yang sepatutnya. Kerana pada tahun depan, bermula tahun depan, kita buat keputusan bahawa kita akan mulakan goodies, stiker, giveaway, souvenir untuk semua yang jadi member untuk channel ini yang terpilih. Kerana itu, tekan butang subscribe, like, share, komen dan jika ingin jadi member, dipersilakan. Sidang Parlimen ke-15 pertama, uji keabsahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Anwar Ibrahim memang berhati besar, berjiwa besar, memang berani. Kerana dia sendiri mengusulkan untuk usul undi percaya untuk menentukan keabsahannya pada 19 Disember ini. Dan ini akan menjadi penentuan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah benar-benar dia ada keabsahan? Adakah benar-benar dia adalah Perdana Menteri pilihan rakyat? Ataupun dia akan kalah pada ujian pertama ini? Tetapi pada pendapat saya, tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim akan menang besar, malah akan ada kejutan. Kejutan apabila saya rasa saja akan ada kejutan daripada Perikatan Nasional yang sendiri akan mengundi Anwar Ibrahim dalam usul undi percaya tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, persidangan Dewan Rakyat yang pertama di bawah Kerajaan Perpaduan bermula pada Isnin ini akan menjadi penentu perhatian agenda utama. Antara lain yang menyaksikan adalah pembentangan usul undi percaya bagi keabsahan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Usul undi percaya itu untuk bertujuan bagi membuktikan Anwar Ibrahim yang mengangkat sumpah jawatan pada 24 November yang lalu mendapat sokongan ahli-ahli Parlimen bagi memimpin kerajaan baru selepas keputusan pilihan raya umum ke-15. Menyaksikan tiada parti atau gabungan politik mendapat majoriti muda. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat, usul undi percaya terhadap kepimpinan ahli Parlimen daripada Tambun itu terkandung pada nombor 8 urusan persidangan. Keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri dijangka tidak tergugat susulan perjanjian persefahaman kerjasama yang telah dimeterai di antara gabungan yang telah membentuk Kerajaan Perpaduan pada 16 Disember ini. Kita nanti akan bersama-sama, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim memang jelas ada keabsahannya ataupun bagaimana. Tapi pada pendapat saya, ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendapat keabsahan yang luar biasa dan akan mengejutkan Muhyiddin Yassin dan Hadiah Wang yang mendakwa sebenarnya tidak ada keabsahan di dalam pelantikan Anwar Ibrahim ataupun tidak ada sokongan yang cukup sebenarnya di dalam pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi pada pendapat saya 19 hari bulan ini akan terbisulah suara-suara sumbang terutamanya daripada
Perikatan Nasional, dan kali ini Anwar Ibrahim akan dapat membuktikan bahawa dia benar-benar ada keabsahan. Dia benar-benar memang Perdana Menteri yang sah. Dia memang benar-benar ada cukup nombor. Dia memang ada cukup syarat sebelum tutupnya syarat yang diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebelum tutup masa itu, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tepat sekali keputusan yang diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey. Dan melalui kajian yang saya telah lakukan bertarik 2 hari yang lalu, di dalam channel saya ini saya telah membuka satu undian secara terbuka, dan luar biasa 12,000 orang telah menyertai, telah mengambil bahagian di dalam undi ini. Tajuknya yang amat mudah ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dapatkah Anwar undi percaya lebih 2/3 pada 19 Disember ini. 2/3. Yang mengejutkan, ada 12,000 orang telah mengambil bahagian. Ini satu yang sangat luar biasa. Buat pertama kalinya orang yang ikut mengundi di dalam channel saya ini, lebih daripada 10,000 orang. Selama ini 3,000, 4,000, 6,000. Tapi kali ini 12,000. 12,000 telah membuat undian dan mengatakan ya, 90% daripada 12,000 itu maksudnya adalah lebih kurang 11,000 orang menyatakan Anwar Ibrahim akan mendapat 2/3 undi percaya pada 19 Disember ini. Manakala hanya 10% mengatakan tidak. Wow, 1,100 orang menunjukkan tanda suka. Ada 151 komen yang diberikan, bercampur aduk lah, ada komen itu, ada komen ini dan sebagainya. Dan ternyata kalau kita ikut daripada pendapat secara terbuka ini, memang pada 19 Disember ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendapat undi yang cukup lebih daripada 2/3. Setakat ini yang kita tahu secara sah, ada 148 undi ataupun ada 148 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk dia mendapatkan 2/3 daripada ahli parlimen, dia perlu 74 kali 2, dia memerlukan 148. Dan itu sudah 2/3 daripada parlimen sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. 148. Kita anggarkan, saya menjangkakan melalui kajian ini, saya menganggarkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, bukan saja mendapat 2/3 tapi lebih daripada 2/3. Saya tidak terkejut sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat 160 undi pada hari tersebut. Saya tidak terkejut ya. Saya tidak terkejut jika Anwar Ibrahim benar-benar mendapat 160 undi, iaitu lebih terlalu jauh dan tidak mungkin akan tumbang dengan mudah. 160 hanya lebih kurang 60 saja lagi yang dimiliki oleh Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi agak sedikit jauh bezanya. Jadi saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang besar pada 19 Disember ini. Hari Isnin ini, selepas saja Piala Dunia selesai, kita akan tengok siapa yang menang pula di parlimen. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.